Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatam lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah yang mana telah memberikan kita nikmat hidup, memberikan kita segala macam rezeki kepada kita, rezeki kesihatan, rezeki masa, rezeki anak, rezeki harta, rezeki tenang. Maka ini semua adalah nikmat-nikmat yang wajib kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan kita menambahkan amal ibadah kita. Kita hidupkan solat sunat, kita hidupkan malam-malam hari dengan solat-solat sunat, kita kerjakan tarawih, sedekah dan sebagainya. Dan sesudah Ramadan masuk Syawal pula. Bulan Syawal kita tambahkan ibadah kita dengan mengeratkan silaturahim. Kita saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Sehingga hari ini 30 Syawal, ramai umat Islam di negara kita ni masih lagi meraihkan ruah terbuka, sambutan hari raya di sana sini. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan apa yang dibuat selama ini sepanjang bulan Ramadan dan Syawal ini semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak cari redha Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita nak mati husnul khatimah, kematian yang baik insya-Allah. Baik, disebabkan di surau Wisma Genting ini pertemuan kita yang setelah sekian lama terbengkalai 2 tahun. Jadi kita akan buka kitab yang baru, kitab Sakaratul Maut. Bersediakah anda menghadapinya? Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut dari segi bahasa ialah sakarat, mabuk. Maut adalah kematian. Maka sakaratul maut ialah mabuk di ambang kematian. Itulah tajuk kita pada hari ini. Bagaimana seseorang yang menghadapi sakaratul maut, dia akan khayal, dia akan mabuk, dia terlupa semuanya. Dia terlupa siapa keluarganya, siapa adik-beradiknya, siapa anak isterinya. Yang paling dahsyat, dia terlupa siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah perkara yang perlu kita buat adalah membantu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut dalam pandangan ulama salaf merupakan masa-masa yang mesti kita lalui. Semua kita pasti mati. Semua kita pasti mengalami detik-detik sakaratul maut. Dan yang amat menggerunkan ini, demi Allah pasti kita akan mengalami dan merasainya. Siapa yang mengalaminya? Raja-raja, hamba-hamba, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, seluruh umat sudah mengalami dan merasakan kematian ini. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan, yang telah kami matikan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat pada hari ini seorang pun daripada mereka, ataupun kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Surah Maryam ayat 98. Ini merujuk kepada generasi dahulu yang pernah hidup di bumi ini. Datuk nenek kita, moyang kita, mana mereka sekarang? Semuanya telah meninggal dunia. Maka kita pula mewarisi bumi ini. Kita duduk, bekerja, menikmati hasil di dalam dunia ini. Kita disuruh untuk bersedia menghadapi akhirat. Sehinggalah kita pun meninggal dunia, tinggal pula generasi anak dan juga cucu kita. Itulah kehidupan.
Maka perbahasan saya pada kali ini akan terdiri daripada 3 unsur penting. Iaitu pertama, Al-Quran membincangkan hal ehwal kematian dari sudut Al-Quran. Kedua, kematian dalam perspektif hadis sahih. Kadang-kadang kita ni banyak sangat dengar cerita hadis-hadis palsu dan sebagainya. Jadi kita tak tahu apakah hadis sahih berkaitan dengan kematian. Ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salaf dan orang-orang yang lalai. Makna kita tahu kematian pada orang yang beriman, orang yang soleh, dan juga kematian orang-orang yang derhaka pada Allah, orang yang kufur pada Allah. Baik, kita buka tentang kisah sahabat Sayyidina Amru bin Al-As. Merupakan seorang sahabat yang dikenali cerdik. Sayyidina Amru ni, dia pakar strategi perang. Makna kata kalau peperangan, maka Rasulullah minta dia ni buat rangka strategik. Macam mana nak aturkan koordinat tentera tu, siapa pasukan memanah, siapa pasukan berkuda, semuanya di bawah tanggungan Sayyidina Amru Al-As. Sehinggalah dia digelar sebagai Asadun Arab. Maksudnya singa Arab. Saya Amru Al-As. Lalu namun walaupun dia hebat, dia licik, dia terlepas daripada gugur di medan perang, maka saat dia nak meninggal dunia, ketika itulah dia meranapkan segala kekuatan dia. Dalam keadaan Sayyidina Amru dalam keadaan nazak ni, sakaratul maut ni, waktu itu puteranya Abdullah bin Amru datang kepadanya. Maka Abdullah bin Amru ni tanya pada ayah dia, "Wahai ayahku, boleh tak engkau ceritakan kematian ini macam mana? Sebab engkaulah sekarang ni yang paling tepat untuk menjelaskannya." Kenapa anak dia tanya begitu? Kerana macam kita sekarang ni dengar cerita tentang kematian melalui buku, melalui ceramah, melalui kuliah. Tapi yang hakikat sebenarnya, yang betul-betul cerita betul ialah ketika orang tu diambang saat sakaratul maut. Waktu tu barulah dia cerita, aku nampak ini, aku nampak tu. Itu anak dia tanya pada Sayyidina Amru Al-As. Lalu apa jawab Sayyidina Amru Al-As? "Wahai anakku," kata dia, "demi Allah, seolah-olah aku merasakan gunung ganang yang ada kat muka bumi ni. Gunung ganang kat muka bumi ni, semuanya dikumpulkan dan diletakkan di atas dadaku." Allahu Akbar. Gunung letak atas dada, macam mana? "Dan di atas dadaku seakan-akan aku menghidup udara dari lubang jarum kerana sesak nafas." Lubang jarum, kita nak masukkan benang ke dalam jarum, tahu berapa kali isap benang tu? Tak masuk-masuk kan. Kecil lubang tu. Maka itulah sempitnya lubang orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, lubang pernafasan dia. Sempit. Sebab tu dia kalau bernafas, dia tegak macam tu kan. Kerana dia tak dapat nak bernafas dengan baik. Sebab itulah, ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut, kita jangan paksa dia ucap kalimah la ilaha illallah. Bimbing dia dengan baik. Bukan paksa dia. Kalimah tu mestilah dengan tertib. La ilaha illallah. Kita isi bisik telinga dia. Dan tengok keadaan pernafasan dia. Kalau dia sedang tarik nafas, kita nampak dadanya meninggi, jangan ajar lagi. Sebab waktu tu dia sedang sakit. Tarik nafas sakit, sempit. Waktu tu jangan kita ajar lagi kerana bimbang. Waktu sakit itu memberi tekanan pada dia sehingga dia benci kalimah tu. Wa'iyadzubillah. Janganlah, aku tak nak sebut aku sakit. Allahu Akbar. Waktu itu kita tengok ketika nafas dia nak turun balik, dia nak hembus, kita segera bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, nafasnya yang dihembuskan itu diiringi dengan kalimah la ilaha illallah. Ini yang pertama yang perlu kita buat pada orang yang sedang sakarat. Yang kedua yang perlu kita buat ketika berhadapan dengan orang yang sedang sakarat, apa dia? Bacakan ayat suci Al-Quran kepadanya. Kenapa nak baca ayat suci Al-Quran? Kerana Al-Quran asyifa, Quran itu penyembuh. Dan juga Quran ini juga sebagai pendinding daripada gangguan syaitan-syaitan laknatullah. Waktu orang tu tengah nak mati, itulah kemuncak kepada gangguan syaitan. Dia nak kufurkan anak Adam ni sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Tu janji daripada Allah. Maka dia akan datang menyerupai mungkin arwah nenek dia, arwah mak dia ke datang balik. Orang lain tak nampak, tapi orang yang tengah nazak ni nampak. Melihat keadaan dia dalam keadaan sempit,
Dia kata, mak, saya haus. Mak dah mati dah, tapi dia nampak mak dia datang. Saya minta air, tapi diorang tak bagi. Minta air, mak. Mak bawa air daripada syurga. Kalau kau nak minum ni, boleh mak bagi. Mak bawa kamu ke syurga terus. Tapi ada syarat. Apa dia? Keluar daripada Islam. Wa'iyadzubillah min zalik. Itu bergantung pada iman kita. Kalau iman kita di dunia ni, waktu hidup, alhamdulillah baik, kita jaga dengan baik, amal kita jaga dengan baik, kita buat dosa, kita cepat-cepat bertaubat, kita kembali pada Allah, takutkan apa saja azab Allah, insya-Allah waktu nak mati, Allah Ta'ala akan mendorong kita untuk beriman kepada dia. Pasti akan beriman. Dia kekal dengan iman dia. Tapi kalau sekiranya kita iman pun lemah, kita pun semayang pun tunggang langgang, taubat kita pun tak buat dan sebagainya, dan waktu tu pula tak ada orang yang pagarkan bacaan Al-Quran kepada kita, waktu itu wa'iyadzubillah min zalik, kita takut kita terperangkap dengan tipu daya syaitan sehingga kita jatuh ke lembah kekufuran. Allahu Akbar. Yang ketiga, kita tunaikan hajat orang yang nak mati ni. Apa dia nak? Dia nak air, bagi dia air. Dia nak minum, nak makan, bagi dia. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tak mampu, kita nasihatkan baik-baik. Minta maaf lah. Ya, sekarang ni tak ada. Nantilah ya, petang sikit saya carikan. Contoh dia minta kuih kan. Nak apam balik. Gitu. Mana ada apam balik pagi ni? Petang sekarang dia lapang balik. Contoh kan. Petang sekarang baru beli. Tunjuk kat dia. Baik. Bayangkanlah bagaimana keadaan seseorang yang gunung ganang dunia ni diletakkan di dalam dadanya, sementara dia pula bernafas daripada lubang jarum yang sempit. Allah. Tentu dahsyat keadaan ni. Ya. Ibn Rajab menceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab Al-Akhbar. Ketika itu Ka'ab Al-Akhbar dalam keadaan sakaratul maut, nak meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar tanya, wahai Ka'ab, boleh tak kamu ceritakan kematian ni macam mana? Boleh tak kamu ceritakan apa yang sedang kamu lalui sekarang ni? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan tenang, Ka'ab pun menggunakan kekuatannya menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang laki-laki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara atau pokok talhah, yang mana pokok yang penuh berduri, penuh duri-duri tajam keliling dia. Pokok bidara tajam kan. Pokok bidara tu kan tajam. Kadang-kadang kita nak ambil bunga dia pun dah luka tangan kita. Dan kemudian setiap duri itu dimasukkan ikut kerongkong kita, sampai ke jantung kita, sampai ke urat saraf kita. Sebaik saja pokok itu sampai ke jantung, maka direntap kuat-kuat, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersamaan dengannya. Masya Allah, sakitnya, dan tak dapat nak dibayangkan dengan kata-kata. Ya, lalu bersediakah kita menghadapi keadaan yang dahsyat ini? Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Falaula iza balagatil khulqum," maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong baru kamu nak berubah? "Wa antum hina izin tanzurun," padahal kamu ketika itu melihat. Waktu tu kita dah melihat dah. "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun," dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Waktu tu orang nak mati, dia dah nampak dah tentang apa nasib dia ke akhirat nanti. Syurga ke neraka ke, dia dah nampak dah. Waktu dalam keadaan sakit itu, dia rasa macam seolah-olah tak ada harapan lagi dah. Ya, sebab hidup kita ni, waktu hidup ni dicerita tentang syurga, tentang neraka, cerita tentang dosa, tentang pahala. Ramai dengar, tapi tak sampai ke hati. Bila dah nak mati nanti, nyawa sampai kat kerongkong, gara-gara ketika itu dibuka lembaran apa yang akan kita lalui nanti, waktu itulah kita akan nampak betapa dahsyatnya alam akhirat sana. "Falaula in kuntum ghayra madinin," tetapi kamu tidak melihat, kamu tak melihat pun. Mengapakah kamu tak melihat? Maknanya waktu itu, waktu hidup kita tak pernah melihat pun sisi yang kita akan lalui akan datang ni. Ya, tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu tidak dapat mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya
jika kamu adalah orang-orang yang benar. Surah Al-Waqiah 83 hingga 87 menerangkan bahawa kenapa kita tak fikir kematian ni sebelum detik kematian kita. Sehingga kita fikir bahawa kalau dah sampai waktu mati nanti, adakah kita minta pada Allah, ya Allah, aku nak kembali, ya Allah, aku belum ready nak mati. Tak, Allah takkan bagi, tuan-tuan. Sebab itulah dalam konsep kematian ini, dia kena yakin. Yakin. Bab yakin ni, dia ada 3 peringkat. Ya. Pertama, ilmu yakin. Ilmu yakin ni macam mana? Macam sekarang ni, tuan-tuan. Kita cerita tentang kematian, cerita tentang syurga, tentang neraka. Tuan-tuan beriman ke tidak? Yakin ke tidak tentang benda itu berlaku? Yakin. Bila kita yakin, kita akan buat dengan tindakan. Kalau yakin sekadar pada mulut, sekadar pada fikiran, tak jadi. Dia mesti tindakan. Yakin. Yang kedua, ialah ainul yakin. Ainul yakin ni ialah ketika nyawa sampai kat kerongkong, waktu tu dibuka tentang syurga neraka, nampak dosa pahala kita, nampak bagaimana dahsyatnya azab kubur dan sebagainya. Waktu tu kita dah takut dah, ya Allah, takutnya betul-betul nampak dah ni. Waktu tu dah terlambat. Dah ainul yakin dah terlambat. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin ni ialah yakin dengan zat dia. Yakin dengan sebenarnya kerana apa? Setelah menerima pembalasan. Duduk dalam kubur, dah menerima nikmat-nikmat duduk kubur, sebagaimana taman-taman syurga, ketika dalam kubur merasai balasan azab api kubur dan sebagainya. Waktu tu kita insaf. Ada sama macam konsep kita makan durian lah. Durian macam sedap tak durian? Orang cerita durian musangking, apa yang baru ni, blackthorn, macam-macam kan. Dulu kita tahu durian kampung je, paling-paling pun di 24. Sekarang dah macam-macam jenis kan. Dulu musang king, sekarang ada musang queen kan. Maknanya orang cerita tentang durian ni, durian tu sedap, manis, gebu isi dia. Kita pun yakin. Kenapa? Kawan aku ni kalau cerita dia tak bohong. Yakin. Kemudian dibawa depan kita, ni durian yang aku cakap tu, buka, memang betul nampak kuning, isi dia empuk. Itu ainul yakin. Dan nampak dah, oh betul lah, nampak macam sedap ni, nampak depan mata. Bila kita ambil seulas kita makan, betul lah kau cakap, itulah hakul yakin dan merasainya. Dalam konsep iman, seseorang itu perlu yakin sebelum sampai ke peringkat yang kedua tadi, ainul yakin dan hakul yakin. Waktu ni kita kena yakin bahawa adanya alam akhirat. Ada orang tak percaya azab kubur, dia tak percaya, betul tak? Mana ada azab kubur kan? Kita mati nanti, kita duduk dan diam, kemudian kita akan dibangunkan. Ada orang percaya tu. Tapi Nabi sebut banyak kali tentang azab kubur. Nabi sebut tentang bagaimana seseorang itu bila dia dah meninggal dunia, dia akan disoal muka nakir dalam kubur. Dia akan ditanya tentang iman, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa saudaramu, apa yang kau bawa mati, semuanya akan ditanya. Bahkan dalam hadis-hadis lain juga Nabi pernah menyebut, apabila dia lalu dekat sebelah kubur, Nabi akan berdoa bersungguh-sungguh, ya Allah, ampunkan dosa si mati ini, ya Allah, ya Allah, angkatlah azab kubur daripadanya, ya Allah. Bahkan ketika Rasulullah kematian anaknya Zainab, putrinya Zainab, ketika meninggal dunia, Rasulullah sedih sangat. Dan Nabi kata, ya Allah, angkatlah azab kubur daripadanya, ya Allah. Maknanya azab kubur tu wujud. Jangan kita rasa macam tak adalah. Cuba gali kubur tu, nampak tulang dia, tak ada apa-apa pun kan. Bab ini kita kena ingat bahawa ini adalah dunia yang asing bagi kita. Walaupun hakikatnya kita nampak sama, tulang aja, tapi sebenarnya alam itu tetap wujud. Bagaimana wujudnya kita tahu alam rahim. Alam rahim macam mana? Rahim dalam perut mak kita. Wujud tak? Wujud. Nampak tak? Tak nampak. Maka begitulah alam kubur. Wujud tak? Wujud. Tak nampak? Memang tak nampak. Itulah kehidupan kita. Ya. Sakaratul maut merupakan sebuah pertarungan dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk hidup. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada kat bumi ni semua binasa, tak ada yang tinggal. Kita beli rumah besar, kita beli kereta besar, kita ada macam-macam harta, semuanya akan binasa. Tengok baru ni kan, Raja Khalifah Dubai meninggal dunia. Apa dia tinggalkan? Tu, Burj kan, bangunan Burj Al Dubai tu, Burj Al Khalifah tu kan. Tersejam indah. Apa yang dia bawa? Tak ada bawa apa-apa. Kuburnya hanyalah tanah kosong, tak ada apa-apa dia bawa pun. Ya.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal, tetap kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Maka inilah hakikat kematian yang kita perlu tahu, yang mana menyedarkan orang yang tidur. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu, orang kita ni semua tidur. Besok dah masuk dalam kubur baru dia sedar, ya Allah, lamanya aku tidur. Aku mimpi, ya Allah, tahu-tahu dah mati. Al-Imam Hasan Al-Basri juga selalu bagi nasihat pada murid dia. Kata dia, kematian dapat membongkar hakikat sebenar kehidupan dunia ni, sehingga tak seorang pun yang berasa senang semasa berhadapan dengannya. Maknanya kata tak berasa senang tu ialah kita ni orang kafir ke, kita derhaka pada Allah ke, kita orang beriman pun tetap takkan mudah melalui kematian ni. Nak pindah ni proses ni. Macam mana nak pindah proses daripada alam rahim, perut mak kita, nak keluar ke dunia? Susah. Mak kita kena melalui kesakitan dan sebagainya. Bila kita nak mati nanti pun susah juga, kita perlu melalui kesakitan juga. Kesakitan itulah yang akan memindahkan kita daripada satu alam ke alam yang lain. Semua doktor tak mampu mengubati sekaligus sembuhkan kematian. Ada tak? Tak ada. Sekarang ni kat China nak hidupkan orang mati, kata dia kan, nak buat itu ini. Mana ada? Ya kan? Dia buat mungkin tu patung ke apa ke, tak wujud, tak jadi. Nak hidupkan orang yang dah mati, kembalikan roh dia ke, tak dapat. Ya. Sebagai ulama berkata, ramai orang yang ziarah orang sakit, malangnya orang yang melawat mati, dan demikian pula orang yang sakit juga mati. Kita tengok kawan kita dah nak mati dah, doktor kata dia tak ada harapan dah ni, kan, panggillah keluarga semua, ni tunggu cabut mesin dia ni, habislah. Kita fikir, okeylah, kumpul-kumpul. Tahu-tahu kita yang mati, kan. Kita pergi dulu, kawan tu elok je sebulan hidup, kan. Banyak jadi macam tu, kan. Jadi inilah kehidupan. Dalam biografi Al-Imam Rabi' bin Kaisam menceritakan bahawa ketika dia sedang sakaratul maut, ramai yang berkata padanya, maukah kamu jika kami jemput seseorang doktor untuk merawatmu? Dia jawab, aku dah fikirkan hal tu dah, dan ingin memanggil seorang doktor. Namun ternyata doktor dan orang yang sakit pasti akan mengalami kematian. Ni maknanya orang yang dah pasrah dah. Tak apalah, memang tak ada harapan dah sakit dia ni. Kadang-kadang doktor ni dah tahu dah peringkat kita ni, boleh lepas ke tidak. Doktor tahu dah, dia ni layak ke tidak, hidup ke tidak, ada peluang nak sembuh ke tidak. Jadi bagi orang yang doktor kata macam tak ada harapan dah, berbalik dah, kan. Maka apa yang perlu buat ialah berserah kepada Allah Ta'ala. Ya? Waktu tu rezeki kita pun mungkin dah sampai ke penghujungnya. Dah ujung dah, habis dah. Rezeki kita ni semua dicukupkan. Allah cukupkan rezeki kita ni umpama macam sebotol air ni. Semua cukup. Semua dapat sebotol air. Sebotol rezeki cukup. Cuma cara pembahagian yang Allah bagi pada kita lain. Ada orang rezeki pada kaya, ada orang rezeki pada kesihatan, ada orang rezeki pada kenikmatan, ketenangan hidup, rezeki pada anak dan sebagainya. Maknanya rezeki ni berbeza-beza. Kan? Kalau orang tu kata, sekarang ni zaman ekonomi tengah meleset ni, susahlah nak kahwin. Kerana anak muda kata susah nak kahwin, kan? Kenapa? Aku seorang pun cukup-cukup makan, kata dia. Itu pandangan dia. Sedangkan bila dia berkahwin, maka Allah akan tambah rezeki lagi. Macam mana? Itulah yakin. Pertama, kalau dia seorang, mungkin kerana dia seorang-seorang, Allah cukupkan rezeki dia untuk seorang. Untuk seorang dia je lah. Cukupkan rezeki. Semua kita ni cukup rezeki. Cukup dia Allah bagi. Bila dia kahwin, Allah tambah lagi rezeki. Untuk 2 orang. Takutlah ada anak, nanti kan nak beli susu, paper semua. Bila dia dah ada anak, maka Allah cukupkan rezeki dia untuk 3 orang. Maka benda begini akan terus berterusan. Makna rezeki orang semua Allah dah cukupkan. Ya, kadang-kadang ada orang yang Allah bagi rezeki dia lebih, dan ada orang yang Allah bagi rezeki dia kurang sikit. Tapi itulah gunanya muamalat. Kita bersedekah dan sebagainya, membantu orang yang lebih susah daripada kita. Ketika Abu Bakar As-Siddiq nak meninggal dunia, ada orang tanya pada dia, wahai khalifah, boleh tak kami panggil seorang doktor untuk rawat dirimu? Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nak meninggal dunia ni. Beliau menjawab, tak perlu, kerana doktor sentiasa merawat aku. Siapa doktor dia? Doktor ni, siapa yang merawat kamu? Katanya. Apakah yang telah dikatakan padamu ni? Kau cerita apa ni? Kan?
Allah akan menjawab, dialah Allah yang mengatakan sesungguhnya aku maha kuasa melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Inilah kehidupan yang bagi orang-orang yang beriman. Ya, kehidupan orang-orang yang ingat pada Allah, dia standby dah, dia tahu tempatnya kat mana, maka dia suka nak bertemu Allah dan Allah pun suka nak bertemu dengan dia. Dalam sebuah hadis menyebut, kalau seseorang itu Allah Ta'ala nakkan kebaikan di penghujungnya, kematian dia tu dalam keadaan baik, maka Allah Ta'ala akan dorong dia untuk buat kebaikan, buat kebaikan sehingga mati pun bertemu dengan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya pula, Allah nakkan dia ni, Allah benci kat dia, kan? Allah tak suka kat dia, Allah nakkan dia mati dalam keadaan buruk, maka dia akan buat keburukan, keburukan sehingga dia mati dalam keadaan mendapat keburukan juga. Sebab kita kena minta pada Allah, ya Allah, matikan aku dalam iman, tetapkan hatiku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau pisahkan hatiku ya Allah, setelah kau bagi hidayah padaku ya Allah. Hidayah ni mahal, Allah dah bagi sekali, jangan haraplah kita dapat lagi kalau kita lepaskan peluang tu. Kadang ada orang ajak kita, kau tak semayang ke dulu masa kita jahil dulu? Tu hidayah tu. Tapi kita tak nak grab, tak nak ambil. Nantilah kau pergi dulu. Rugi. Belum tentu lagi kita jumpa keadaan macam tu, kan? Benda-benda begini, bila kita dapat satu kebaikan, ada peluang baik, buat. Itu tandanya Allah nak buka ruang untuk kita. Kata orang minta bantuan kat kita, tolong saya nak perlukan bantuan, minta derma sikit. Kita ada kemampuan, ini peluang untuk kita buat baik, bantu dia. Sebab siapa tahu itulah ruang hidayah Allah Ta'ala pada kita. Ya, kadang-kadang benda-benda begini kita kena yakin, apa yang kita buat adalah natijah kepada apa yang kita dapat selepas nanti. Apa yang kita dapat hari ni, kata orang putih, what you give you get back. Apa yang kamu nak bagi, kamu akan dapat balik. Cuma keyakinan kita lah, yakin ke tidak rezeki kita ni semua. Bab ni, ya. Baik. Dan Rasulullah SAW sendiri sedar bahawa baginda akan mati. Walau bagaimanapun, baginda sudah bersiap sedia untuk menghadapi saat yang amat menggerunkan ini sejak Allah melantiknya sebagai Rasul lagi. Nabi dah semai dah. Nabi dah semai, padahal dah tahu dah tempat dia syurga. Kita ni tak tahu mana tempat kita, kan? Tapi kita ni macam seorang relax aja. Ramai orang hari ni mati mengejut. Kan baru ni viral yang accident, 4 orang mati terbakar, kan? 5 orang ke 4 orang, 5 orang, kan? Elok je buat kereta. Entah dalam tu ada yang tidur ke, entah dalam tu ada yang meleka main WhatsApp ke apa, tahu-tahu mati. Kena impak lori terbakar, mati. Siapa agak dalam masa sedetik je mengubah keseluruhan hidup dia. Inilah kehidupan. Kita pun tak tahu, duduk dalam bilik ni, tiba-tiba je meninggal ke, jatuh bilik air ke apa ke, tak tahu. Inilah cepatnya. Dan bila kita mati, orang cepat-cepat urus kita. Tak ada orang nak simpan mayat kita. Meninggal tengah hari ni, paling lambat pun orang akan ke bumi kita malam nanti ataupun pagi esok. Pagi esok siap dah. Silap malam ni kita dah duduk kubur dah. Cepat betul. Baru tadi dengar ceramah, dah dalam kubur. Baru tadi dengar cerita tentang kubur, dah dalam kubur. Kan? Cepat betul. Inilah dia kehidupan. Kenapa? Kerana manusia tak akan simpan mayat kita lama-lama. Mayat kita akan mula mereput. Mayat kita akan mula berulat. Baru ni kan ada cerita ulat jenazah, kan? Ulat jenazah. Ulat jenazah tu, dia bukan ulat jenazah pada mayat tu, tapi ulat orang yang mencari duit tepi, kan? Ni ulat jenazah lah tu. Tak salah bagi seorang pengurusan jenazah nak meminta upah, tak ada salah. Tapi yang salahnya ialah orang yang mengambil kesempatan. Dia guna kekuasaan dia, guna kekuatan dia, guna kedudukan dia untuk meraih untung lebih. Ni masalah dia, kan? Jadi benda begini, itu disebut panggil ulat jenazah. Tapi mayat yang ada ulat, tu lain. Kita bila berjumpa dengan mayat berulat, jangan kita geli. Gelilah, muntahkan. Jangan. Sebab dia tak pernah minta pun dia mati macam tu. Kita biasa mati ada tak kita minta, ya Allah, dia minta mati macam ni? Tak ada. Siapa yang minta tu memang tak betul lah tu. Maknanya tak ada orang yang normal akal dia minta mati dalam keadaan reput je tu, tak ada. Melainkan Allah Ta'ala yang tetapkan kematian dia begitu. Maka dalam hal begini,
Bila kita berhadapan dengan orang yang mati dalam keadaan reput, dalam keadaan bulat, jijik, bau busuk dan sebagainya, pertamanya kita kena jaga adab. Jangan kata busuknya, aku tak tahu, wah, mutah, siapa yang sanggup? Saya sendiri pun dah banyak kali uruskan jenazah reput pun, bukan yang sanggup. Tapi memikirkan ini tanggungjawab, buat je lah masuk dalam bilik tu. Hidu dalam bau tu. Tu tips dia. Kan, nak bagi kita, kalau kita acah-acah masuk bilik tu, keluar balik. Masuk balik, keluar balik. Memang muntah, confirm. Tapi kalau kita nak elakkan muntah tu, masuk bilik terus hidu bau tu. Tarik nafas dalam, biar nafas tu masuk ke dalam otak, ke badan semua, sebati dah. InsyaAllah dia akan neutralkan balik kita. Boleh tahan jugalah bau dia, tapi kita mampu, tak ada rasa loya tekak dan sebagainya. Ya, tapi kena ingat, nak tarik nafas tu dekat suasana bilik, bukan pada mayat tu. Cium dekat itu buang terbiat namanya kan. Ya, itu tips dia supaya kita dapat menguruskan, ya. Dan dalam hati kita fikir bahawa besok kalau aku mati, aku tak tahu macam mana keadaan aku, ada tak orang uruskan aku nanti. Itu yang kita takut tu kan. Baik, ini yang dalam memikirkan orang-orang beginilah orang takut. Sebab itulah perlunya kita bercampur dengan masyarakat, ya. Anak-anak kalau siapa yang tinggal seorang-seorang kat rumah tu, tak ada keluarga ke apa, bergaul lah, tanya khabar jiran sebelah setiap hari. Jangan kita bermusuh kiri kanan. Besok orang tak tahu pun kita ni keluar bila, masuk bila, tahu-tahu dah tinggal tulang. Banyak kes macam tu kan. Anak-anak kalau rumah-rumah yang rumah flat, kondo dan sebagainya ni, yang tahu kerja pagi balik malam, tak tahu apa cerita, orang kata tak tahulah, tahu-tahu bau busuk. Ini pernah berlaku, banyak kali berlaku. Tahu-tahu ada air mengalir kat keluar, air mayat dah keluar dah. Tahu-tahu lalat dah hurung kat tingkap rumah dia tu. Kenapa ni? Bila tengok dah meninggal 4 hari dah, jiran tak tahu. Kerana kita tak bergaul, tak bercampur. Kurang-kurangnya jiran tahu lah, selalunya pintu pagar dia ni kunci ni. Ni apa selalunya kasut dia ni hilang ni. Kasut ada, senyap je, tak dengar bunyi TV ke. Jadi kita kena bercampur. Tak nak jadi macam ni kan. Rapatkan diri kita dengan pihak surau, pihak masjid, join khairat kematian. Tak nak kena tipu dengan geng-geng ulat jenazah, join khairat kematian. Kat masjid banyak buat, kat surau banyak buat kan. Bayar setahun, ada yang paling rendah RM30 setahun, cover. Ada yang paling tinggi RM50, RM100 pun ada. Ikut package lah. Untung juga. Kenapa? Bila kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, tak payah fikir apa dah. Orang uruskan jenazah kita A to Z. Yang penting sempurna je. Kenapa? Duit yang kita sedekah, yang sumbang itulah yang akan bantu kita balik. Anak kita, keluarga kita meninggal, ini dia duit yang kau sumbang tu, dapat balik. Itu pentingnya join khairat kematian. Banyak orang tak ambil tahu. Mana-mana orang muda, tak apalah, nantilah kampung ada buat. Bila meninggal, bila orang keluarga dah meninggal, amal susah. Tak kena imam, tak tahu nak kontak siapa, apa semua. Dah terbangun-bangun. Akhir sekali, ambil package swasta. Ambil ke swasta, kenalah mahal bayar. Baru dia tahu, RM3,000 urus jenazah. Waktu hidup tak nak ambil tahu kan. Waktu senang-senang tak nak ambil tahu. Begitulah kehidupan yang perlu kita standby, bukan sahaja dari sudut kehidupan di akhirat, tapi juga memudahkan urusan keluarga kita nanti. Bila kita meninggal dunia, tidaklah mencari-cari sana sini. Itu yang perlu kita sentuh, ya. Baik, sebelum kita menangguhkan perbincangan kita, ada soalan berkaitan dengan ni? Macam ni tuan? Tadi sebut bila dah meninggal kita ada sebut syahadah. Tapi ada juga sedekah sekurang-kurangnya orang tu sebutlah perkataan ingatkan Allah. Ingatkan Allah subhanallah ke. Syahadah pun juga la ilaha illallah. Baru saja. Adakah itu memadai sebab dia tak ada hadis yang kata macam tu kan. Baik. Okey. Betul, Nabi sebut lakin mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Lalu kalau orang tu tak larat, maka boleh tak sebut Allah saja kan? Maka ulama kata tak jadi masalah, ikut kemampuan dia. Tapi yang terbaik penuh la ilaha illallah. Tapi kalau sebut Allah, maknanya dia ingat Allah. Sebab hadis sebut mengingati Allah di hujung usianya pun bolehlah tu, ingat Allah. Okeylah daripada sebut nama lain kan. Tiba-tiba dia minta bukan ke, ada orang minta bukan. Time itulah dia minta dia punya gitar. Nak gitar kan.
Waktu mati kita akan mati mengikut apa kebiasaan yang kita buat. Kalau orang tu ahli zikir, maka meninggal dia pun dalam keadaan berzikir pada Allah. Kalau dia ni orang-orang yang main muzik, maka meninggal dia mungkin dalam keadaan muzik kalau dia lalai. Tapi kalau ahli muzik yang ingat pada Allah, insya-Allah dia akan bawa diri dia dengan baik. Kalau dia jenis layan-layan dangdut ke apa, Chris Dayanti contoh kan, meninggal dia dalam keadaan sebut Chris Dayanti kan. Boleh jadi macam tu kan. Contoh, bukan nak sebut nama orang tu, tapi nak katakan bahawa apa yang kita sebut itulah yang kita selalu amalkan, itulah yang akan menyebabkan kita akan terbawa-bawa sehingga mati. Wa'iyadzubillah. Ada soalan lain? Baik, insya-Allah. Jadi inilah tajuk mukadimah kita dalam kitab ini. Ini kita cerita tentang kematian orang-orang yang baik, yang soleh. InsyaAllah di pertemuan akan datang pula kita cerita pula kematian bagi orang yang mana kufur pada Allah, bagaimana keadaan dia. Banyak kisah-kisah orang mati yang kita nak kena tahu, yang mana yang mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang orang tanya kat saya, Ustaz ada cerita pelik-pelik kan? Dia nak tengok cerita pelik-pelik macam mana? Macam cerita Mastika ke apa kan? Tak cukup buku Mastika, cerita Tanah Kubur, cerita sinetron Indonesia. Tengoklah yang tu. Kalau nak dengar cerita daripada saya suka cerita yang baik-baik kan. Cerita yang mendatangkan keinsafan pada kita, yang baik-baik, yang kita boleh ambil ibrah pada dia. Apa sebab dia mati macam ni, dapat baik? Oh, rupanya amalan dia begini, kita contohi. Itulah kita perlu buat. Bukannya cerita yang menakutkan orang, mayat ni begini kan. Jadi benda tak ada apapun kesan pada masyarakat. Cerita yang baik-baik. Sebab Nabi pun sebut, ucaplah yang baik-baik, kerana ketika itu malaikat pun mengaminkan setiap kata-kata kita. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah sekali itu dapat saya sampaikan pada hari ini. Kita minta ampun, minta maaf segala kekurangan, kekhilafan, ketelanjuran kata-kata dan masa ambil. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.